Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini, Current Sphere NY. Pada video kali ini, kita akan kupas satu isu yang agak hangat diperkatakan pada masa kini. Adakah benar parti baru Sabah, yaitu Parti Impian Sabah, ditajak atau disponsor oleh Musa Aman? Apakah kata Presiden Parti Impian Sabah? Pilihan Raya Negeri Sabah yang berkemungkinan diadakan seawal tahun depan mencetuskan pelbagai spekulasi, terutamanya apabila sebuah parti baru, Parti Impian Sabah, mula mencuri perhatian dalam arena politik negeri. Parti yang ditubuhkan pada penghujung tahun 2023 ini menghadapi dakwaan bahwa ia ditajak oleh bekas Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Musa Aman. Namun, Presiden Impian Michael Alok dengan tegas menafikan tuduhan ini, menyatakan bahwa parti itu tidak mempunyai sebarang kaitan keuangan dengan Musa Aman atau adiknya Anifah Aman. Menurut Michael Alok, Presiden Parti Impian Sabah, pejabat parti yang menjadi isu itu sebenarnya adalah milik bendahari parti Chin Ling Ling dan bukannya Anifah seperti yang didakwa oleh seorang pemimpin warisan. Penafian ini muncul pada masa yang sama ketika spekulasi tentang Musa Aman semakin memuncak. Dengan laporan menyebut beliau mungkin menjadi calon utama untuk dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah menggantikan Tun Johar Mahiruddin yang dijangkakan tamat tempo perkhidmatannya pada 31 Desember 2024. Parti Impian Sabah juga mengarahkan perhatian kepada isu kontroversi melibatkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor yang sedang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berikutan. Video yang tular mendakwa wujudnya rasuah berkaitan perlombongan mineral. Dalam satu kenyataan, Michael mempertahankan Hajiji dengan menyatakan bahwa tidak adil untuk menghukum beliau sebelum siasatan SPRM selesai. Menurutnya, semua pihak perlu memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan secara menyeluruh dan adil tanpa membuat andaian awal. Michael turut menegaskan bahwa hanya anggota Dewan Undangan Negeri (ADUN) Sabah yang mempunyai kuasa untuk memutuskan sama ada Hajiji perlu meletakkan jawatan sebagai Ketua Menteri atau sebaliknya. Baginya, persoalan ini adalah isu dalaman pentadbiran Sabah yang harus dihormati oleh semua pihak. Walaupun begitu, kontroversi ini sedikit sebanyak membawa tekanan kepada Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah atau GRS yang dipimpin oleh Hajiji, terutama sekali menjelang pilihan raya negeri yang semakin hampir. Dalam usaha untuk memantapkan pengaruhnya, Michael mendedahkan bahwa Parti Impian Sabah berhasrat untuk bertanding di kesemua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri yang akan datang. Langkah ini dilihat sebagai cubaan untuk menjadi parti bebas yang mampu membawa perubahan kepada politik Sabah, terutamanya ketika lanskap politik negeri ini masih dibayangi oleh parti-parti besar seperti Warisan, GRS, dan UMNO. Di pihak yang lain, situasi ini turut memanaskan perdebatan antara parti-parti politik Sabah. ADUN Warisan Kelvin Chong menggesa DAP Sabah untuk menjelaskan pendirian mereka terhadap kerajaan negeri GRS, khususnya berkenaan dengan skandal rasuah yang sedang berlaku. Kelvin Chong mempersoalkan komitmen DAP Sabah terhadap prinsip anti rasuah, mencadangkan bahwa jika DAP benar-benar serius memerangi rasuah, mereka seharusnya menarik balik sokongan mereka terhadap kerajaan GRS. Bagaimanapun, DAP Sabah setakat ini masih menyatakan sokongan mereka terhadap siasatan SPRM dan memberikan jaminan bahwa mereka akan menilai semula kedudukan mereka dalam kerajaan negeri jika perlu. Sikap DAP Sabah ini dilihat sebagai langkah berhati-hati, terutamanya apabila mereka mengalu-alukan kenyataan Hajiji bahwa tiada lesen perlombongan yang telah dikeluarkan, sekaligus menunjukkan kesungguhan kerajaan negeri untuk mengelak kontroversi lebih lanjut.
Namun begitu, tindakan DAP yang masih kekal bersama kerajaan CRS menimbulkan persoalan besar tentang keikhlasan mereka dalam memperjuangkan prinsip anti rasuah. Apakah ini satu bentuk kompromi politik demi mengekalkan kuasa atau benar-benar satu pendekatan strategik untuk memastikan kestabilan kerajaan negeri? Di sebalik isu ini, perhatian terus tertumpu kepada Musa Aman. Sebagai tokoh politik yang pernah memegang jabatan Ketua Menteri Sabah selama lebih daripada sedekad, namanya masih sinonim dengan politik Sabah. Spekulasi bahwa beliau mungkin dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah menambahkan lagi kerumitan kepada situasi politik semasa. Ramai yang mempersoalkan apakah peranan sebenar Musa Aman dalam lanskap politik hari ini. Adakah beliau sekadar seorang bekas pemimpin yang berpengaruh, atau adakah beliau sebenarnya memainkan peranan yang penting di belakang tabir dalam percaturan politik negeri? Kemunculan Parti Impian Sabah juga menimbulkan persoalan mengenai dinamik politik di negeri ini. Mampukah parti ini benar-benar menjadi kuasa ketiga yang membawa perubahan, atau sekadar muncul sebagai satu lagi parti kecil yang akhirnya tenggelam dalam dominasi parti-parti besar? Sabah telah lama menjadi medan politik yang unik, dengan lanskapnya yang sering berubah-ubah dan pemain politiknya yang terkenal dengan strategi licik. Dalam konteks ini, keberanian Parti Impian Sabah untuk bertanding di kesemua kursi DUN perlu diperhatikan dengan serius. Di sebalik semua ini, rakyat Sabah kini berhadapan dengan persoalan yang besar. Adakah mereka bersedia untuk menerima perubahan drastik dalam politik negeri, atau adakah status quo masih menjadi pilihan mereka? Apakah jaminan yang mereka perlukan untuk mempercayai pemimpin-pemimpin baru seperti yang dibawa oleh Parti Impian Sabah? Kesimpulannya, situasi politik Sabah terus berkembang dengan penuh kontroversi dan spekulasi. Dengan pilihan raya negeri yang semakin hampir, isu-isu seperti rasuah, prinsip anti rasuah, dan peranan tokoh politik lama seperti Musa Aman pasti akan terus menjadi tumpuan. Persoalannya sekarang, apakah rakyat Sabah akan memilih untuk mengekalkan status quo, atau mereka akan memberikan peluang kepada perubahan yang ditawarkan oleh pemimpin atau pemain baru seperti Parti Impian Sabah? Anda pula bagaimana? Apakah pandangan Anda tentang perkembangan ini? Mari kita bincangkan, ulaskan pendapat Anda. Utarakan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Currents VMY. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih.